Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ketika kita berbincang pada malam ini, situasi politik negara terus bergolak. Seharian kita masih menunggu apakah perkembangan sama ada dari pejabat Perdana Menteri ataupun dari Istana Negara, dan apapun kita ingin membuat analisa dengan perkembangan terkini yang dikatakan kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin terus diuji, dan walaupun beliau sudah pun membuat kenyataan pada minggu lalu bahawa beliau akan membawa keabsahan iaitu undi percaya kepada kerajaan ini ke Dewan Parlimen ataupun sidang Dewan Rakyat pada awal September, tetapi gesaan dari pelbagai pihak bahawa beliau perlu menyegerakan sidang Parlimen kerana dengan penarikan semula sokongan yang diberikan oleh sebahagian ataupun sebilangan anggota ahli Parlimen UMNO, itu jelas jika angka yang sudah pun diumumkan oleh presidennya iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi agak signifikan. Dengan angka itu menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional sudah menjadi minoriti, bukan lagi majoriti. Tetapi apapun, kita akan melihat apakah kesan jika sidang Dewan Rakyat ini disegerakan, dan apakah impak situasi politik, adakah terus stabil, boleh menjadi stabil ataupun terus tidak stabil. Itulah yang akan kita bincangkan di talian pada malam ini. Saya bersama dengan Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Assalamualaikum, Dr. Midin, apa khabar? Waalaikumsalam. Haji, apa khabar? Dr. Midin, kalau kita imbas sedikit, Kerajaan Perikatan Nasional ini merupakan satu gabungan yang diwujudkan untuk menyokong calon Perdana Menteri ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang dikatakan memperolehi majoriti seperti mana yang dikatakan oleh pihak Istana Negara iaitu Tuanku Agong. Dan sejak Februari 2020 itu, kerajaan ini ataupun Perikatan Nasional mula menggerakkan bahawa mereka perlu digabungkan dalam bentuk yang rasmi, dan pada Mei 2020 terbentuklah gabungan yang dikatakan daripada parti-parti yang menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuklah PAS, GPS, PBRS, STAR dan juga beberapa MP dari Bebas, dan didokong oleh UMNO. UMNO tidak mahu menyertai Perikatan Nasional kerana mereka ada janji bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu mengembalikan mandat jika kerajaan sudah stabil dan perlu mengadakan pilihan raya lebih awal. Tetapi ia tidak mengizinkan akibat pandemik COVID-19. Itulah sedikit imbasan kita, langkah syaratan dan bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat kuasa. Tetapi dengan apa yang berlaku pada hari ini dan juga kebelakangan ini, adakah Dr. Hamidin merasakan bahawa kerajaan ini memang sememangnya sentiasa diuji? Walaupun ada angka-angka awal ketika awal pandemik COVID-19, ia mendapat rating yang tertinggi dengan personality Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri, tetapi selepas itu ia terus diuji sama ada ketika bajet parlimen dan juga ketika kemuncaknya pada ketika ini apabila situasi pandemik semakin meninggi. Jadi nampaknya polemik ini tidak berakhir kalau Tan Sri Muhyiddin terus mengatakan beliau masih mempunyai majoriti, dan selepas dibawa ke parlimen pun beliau masih mendapat majoriti, ia akan terus diuji. Jadi bagaimana pandangan Dr. Midin tentang hal ini? Terima kasih Haji. Kalau kita lihat, saya suka menyorot sedikit kita ke masa lalu Haji. Apabila pembentukan kerajaan yang baru selepas sahaja runtuhnya gabungan Perikatan Harapan, apabila bersatu keluar dan setengah daripada ahli wakil rakyat daripada PKR juga keluar daripada Pakatan Harapan, dan ini membentuklah satu gabungan baru kerajaan yang sememangnya tidak pernah berlaku dalam konteks sejarah di Malaysia apabila sebuah gabungan yang dibentuk selepas pilihan raya. Kebanyakan tradisinya gabungan koalisi yang berlaku dalam konteks politik di Malaysia, elite bargaining itu berlaku sebelum pilihan raya, dan ini jelas itu yang berlaku di kalangan Barisan Nasional dan kemudiannya di kalangan Pakatan Harapan. Jadi kita melihat dalam konteks inilah maka terdapatnya kecelaruan, di mana ada yang mengatakan bahawa ia memerlukan sokongan individu ahli parlimen seperti yang didokong oleh UMNO, dan ada juga yang mahu seperti yang dikatakan tadi, itulah yang bawa kepada pembentukan Perikatan Nasional.
malangnya kita sedia maklum bahawa tidak semua menyertai Perikatan Nasional, terutamanya UMNO yang kekal mahu berada di luar. Dan kalau kita lihat kepada dewasa ini, apa yang berlaku terutamanya dalam 2 minggu kebelakangan ini, kita melihat di mana UMNO mula mengorak langkah, menarik balik sokongan yang mereka berikan bukan sahaja kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, tetapi secara rasminya kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan inilah yang membawa kita kepada perbincangan pada malam ini, di mana kita melihat walaupun beliau mendakwa beliau masih lagi mempunyai majoriti di Parlimen dan telah pun menghadap Di-Pertuan Agong dan diperkenankan oleh Durian Mahmudin daripada Kebaginda Di-Pertuan Agong agar satu vote confident keyakinan terhadap beliau sebagai menteri diadakan pada bulan September. Namun Tan Sri Muhyiddin Yassin sentiasa masih lagi ditekan untuk membuktikan itu. Dalam konteks ini saya merasakan sesuatu yang amat tidak berpatutan berlaku di kalangan ahli Parlimen di Malaysia ketika ini. Saya merasakan apabila hajat ataupun hasrat mereka untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin membuktikan keabsahan kerajaan melalui undi percaya dan ataupun undi tidak percaya itu telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada minggu yang lalu dan ditetapkan pada persidangan pada September ini. Saya menjangkakan pada peringkat awalnya ia akan menenangkan suasana buat seketika. Sekurang-kurangnya kita sudah mempunyai satu tarikh yang jelas bilakah keputusannya akan dibuat. Tapi malangnya kita melihat masih lagi terdapat desakan-desakan terutamanya daripada UMNO. Di sini menarik untuk saya lihat untuk kita lihat dan kita analisa, terutamanya desakan daripada UMNO yang kemudiannya walaupun telah mengutuskan warkah kepada Durian Mahmudin daripada Kebaginda Yang Di-Pertuan Agong bahawa 8 telah ahli members parlimen UMNO menarik diri, Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO kemudiannya terus menghantar lagi warkah dan menunjukkan bahawa ketika ini sudah ada 14 orang. Jadi itu menunjukkan desakan berterusan dilakukan oleh parti-parti politik. Begitu juga warisan dan pejuang yang terus menghantar surat kepada Durian Mahmudin daripada Kebaginda bahawa mereka telah hilang kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau kita melihat kepada polemik itu yang berlaku ketika ini, Haji, saya merasakan ia menunjukkan sangat ketidakmatangan bagi saya. Dalam konteks kita berada dalam suasana pandemik COVID-19 yang saya kira berada di tahap yang tidak pernah kita jangkakan. Kadar kematian yang meninggi setiap hari kita alami, kadar jangkitan juga yang nampaknya tidak akan menurun. Penduduk, saya rasa rakyat masih lagi tertanya-tanya bukan sahaja tentang keselamatan mereka, tetapi keselamatan ahli keluarga dan rakan-rakan tawalan yang lain. Jadi saya merasakan ketika ini sepatutnya ahli politik dan parti politik, kepimpinan politik mengambil kira masa yang ada sehinggalah pada bulan September ini untuk menenangkan keadaan. Tetapi sebaliknya berlaku. Maknanya tekanan terus diberikan kepada kerajaan pada hari ini. Kalau kita lihat undi percaya ataupun undi tidak percaya ini memang ada ataupun sah dari aspek perlembagaan. Ia sudah pun pernah dilakukan sama ada di peringkat perlembagaan persekutuan di Dewan Parlimen ataupun di Dewan-Dewan Undangan Negeri. Itu kalau kita imbas sedikit sejarah bagaimana negara kita terbentuk dan bagaimana proses undi percaya dan juga undi tidak percaya berlangsung di negara kita. Tetapi dalam masa yang sama, dalam situasi angka, mereka orang politik ni suka bermain dengan angka. Apabila UMNO menarik sokongan dengan jumlah yang terkini dikatakan oleh Presiden mereka iaitu 14 ahli parlimen tidak lagi menyokong, menarik sokongan daripada kerajaan PN dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita imbas sedikit, ketika kewujudan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, angka yang mereka ada pun tidak pernah dibuktikan di Dewan Parlimen dan dikatakan sekitar 113, 114 begitu. Dan adakah itu menyebabkan mereka merasakan mereka yakin angka yang menarik semula sokongan itu agak besar, bukan 1-2 orang, bukan 4 orang, tetapi hampir 14 orang yang sudah pun dikemukakan kepada Tuanku Agong. Adakah mereka menganggap itu sebenarnya yang merasakan kalau seorang 2 orang itu mungkin agak was-was ataupun agak tidak jelas adakah benar kerajaan ini boleh bertahan ataupun sudah jatuh. Jadi permainan angka, adakah itu sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh UMNO dan pastinya pembangkang senada dengan itu kerana mereka sudah kata pun lama ingin melihat keabsahan ini dibuktikan di Dewan Parlimen walaupun mereka mempunyai peluang ketika perdebatan bajet 2021 ketika itu. Jadi pandangan Dr. Midin tentang hal itu.
Haji, seperti Haji katakan tadi, saya ulangi dah untuk pemahaman kita yang lebih jelas. Permasalahan yang dihadapi yang membawa kita kepada konflik pada hari ini ialah bermula daripada hari pertama lagi apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong, kerana dia mendapat keyakinan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti Dewan. Malangnya, saya kira Tan Sri Muhyiddin dan juga kerajaan ketika itu berpuas hati dengan kenyataan itu dan tidak berusaha, bagi saya tidak berusaha untuk mendapatkan mandat itu melalui parlimen. Tidak cuba lebih awal lagi untuk membuktikan bahawa mereka mempunyai mandat itu. Saya kira yang membawa kita kepada permasalahan hari ini. Dan tambahan lagi, seperti yang kita sedia maklum, kerana jumlah yang dinyatakan oleh Presiden UMNO ini kiranya benar, memang satu jumlah yang besar. 14 itu boleh membawa kepada runtuhnya kerajaan Perikatan Nasional dan menjadi sebuah kerajaan minoriti. Tetapi yang menarik bagi saya, Haji, ialah untuk kita melihat walaupun 14 itu angka yang besar, tetapi dia masih lagi bukan merupakan sebahagian besar daripada ahli-ahli Parlimen UMNO. Ini yang menarik. Bermaksud kita harus memahami apa yang berlaku di dalam kancah Perikatan Nasional ini juga daripada lensa apa yang sedang berlaku di dalam UMNO. Bermakna UMNO ketika ini sedang bergasak sesama mereka untuk membuktikan siapakah, kumpulan manakah yang lebih berkuasa. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO ketika ini, Zahid Hamidi, terutamanya bagi membuktikan bagi kumpulan yang mana mempunyai nombor yang lebih besar, mereka yang menyokong kerajaan, bahawa dia sebagai presiden dan UMNO sebagai sebuah parti boleh melakukan yang lebih baik berbanding dengan ahli-ahli parlimennya yang terus menyokong Perikatan Nasional. Jadi di sinilah. Jadi kalau kita melihat dari sudut ataupun sisi ini, kita melihat mengapa desakan yang berterusan dilakukan oleh UMNO terhadap kerajaan Perikatan Nasional. Dia lebih bagi saya untuk menyelesaikan kacukan dalaman, kocakan dalaman parti UMNO yang sedang berlaku ketika ini. Ataupun pada pandangan Dr. Midin dengan situasi yang tidak menentu ataupun kalau kita boleh katakan perlumbaan kepada angka majoriti ataupun minoriti ini dilihat ataupun terselah lebih jelas ataupun lebih dominan apabila situasi pandemik COVID-19 seolah-olah tidak terkawal di negara kita. Adakah itu sebenarnya yang menyebabkan semua pihak terasa perlu ada suatu tindakan yang lebih komprehensif, lebih holistik dan juga urgent ataupun urgency itu perlu ada, tetapi tidak wujud ataupun tidak kelihatan persepsinya begitu kepada kerajaan yang ada di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah begitu? Agaknya yang dipikirkan oleh orang politik memikirkan tentang kuasa, tetapi bagi kita orang awam yang perlu dilihat sebagai mangsa yang amat tertekan ketika ini dengan jumlah kes yang mencanak naik dan juga jumlah kematian antara yang tertinggi di dunia. Jadi kasihanilah rakyat ketika ini. Benar, Haji. Itu yang saya katakan tadi. Saya melihat bagaimana ketidakmatangan dan kerakusan ahli-ahli politik terhadap kuasa itu menidakkan realiti bagaimana rakyat sedang bergelumang dengan cabaran berhadapan dengan COVID-19. Sekiranya mereka ini tidak menunjukkan kerakusan itu, saya merasakan rakyat memahami. Tetapi buat masa ini rakyat sendiri saya rasa tertanya-tanya mengapakah ahli politik dan pemimpin politik bertindak sedemikian. Maknanya tidak menghiraukan kepentingan rakyat. Saya mengambil contoh seperti Haji katakan tadi. Kerana kalau kita melihat hasil daripada kajian dan sebagainya telah dengan jelas menunjukkan bahawa buat masa ketika ini tidak ada sesiapa yang boleh mendapat majoriti yang dominan, yang boleh membentuk sebuah kerajaan yang boleh dikatakan stabil pada masa akan datang dalam konteks perpecahan ini. Bermaksud, walaupun ada pakatan harapan di satu pihak, Perikatan Nasional dan juga UMNO dan sebagainya, kita melihat ia memerlukan satu kerjasama yang erat dalam setiap parti. Jadi dalam konteks ini bermaksud tidak ada sebuah parti yang boleh mendominasi. Itu yang kita katakan, kita persoalkan kepada UMNO. Malahan ia dibawa juga oleh pemimpin UMNO yang lain. Apakah the end game yang cuba UMNO dapat dengan menolak kepimpinan Tan Sri Muhyiddin ketika dalam COVID yang sedang melanda ini? Mengapa tidak boleh menunggu pada sehingga September nanti? Mengapa tekanan harus diberikan? Apakah yang ingin dicapai? Kerana dengan jelas bahawa UMNO sendiri tidak boleh berdiri sendiri.
UMNO sendiri hanya boleh berdiri dengan melakukan kerjasama dengan yang lain. Begitu juga bagi parti-parti lain. Jadi dalam konteks inilah saya rasakan kematangan politik itu perlu dibina lebih kuat untuk membina satu koalisi yang lebih jelas bagi memastikan kita sekurang-kurangnya mempunyai sebuah kerajaan yang stabil menjelang 2-3 tahun kita berdepan dengan COVID ini. Mengapa ini penting, Haji? Kerana saya kira salah satu cabaran utama Kerajaan Perikatan Nasional apabila dengan COVID-19 ialah persoalan tentang legitimasi. Apabila majoriti mereka sentiasa dipersoalkan, inilah yang membawa kepada persoalan tentang keabsahan dalam setiap tindakan mereka. Jadi dasar mereka itu tidak menjadi sesuatu yang inklusif sifatnya, akan dipersoal. Jadi ini yang saya kira sedikit sebanyak mengganggu gugat tindak balas kita terhadap pandemik COVID-19. Pilihan yang ada kepada Perdana Menteri jika terus diasak dengan menyegerakan sidang Dewan Rakyat untuk menentukan majoriti ataupun undi percaya, dan jika terus diminta untuk melakukan sesuatu, dan apa pilihan? Pastinya pilihan yang beliau ada adalah sama ada terus menunggu sidang parlimen pada awal September ataupun membubarkan sidang dewan ataupun membubarkan parlimen. Tetapi kita tahu semua pihak tidak bersetuju jika termasuk pembangkang dan UMNO tidak mahu melakukan pilihan raya umum ke-15 ketika ini. Jadi apa pilihan yang ada pada Perdana Menteri dan untuk memastikan beliau boleh terus menahoda negara ketika pandemik yang begitu serius ini? Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita melihat beberapa pilihan ada di tangan Tan Sri Muhyiddin, dan sesungguhnya bagi saya sebagai Perdana Menteri, beliau mempunyai kelebihan dalam menangani permasalahan ini berbanding dengan yang lain. Contohnya, beliau masih lagi mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong sekiranya beliau percaya beliau masih lagi mendapat undi kepercayaan. Itu yang telah dibuktikan oleh beliau pada minggu yang lalu, dan Yang di-Pertuan Agong menerima itu, dan saya rasa satu kompromi dibentuk di mana Tan Sri Muhyiddin berjanji akan meletakkan vote of confidence itu pada bulan September untuk membuktikannya. Tetapi persoalannya sekarang ni ialah apakah pilihan sekiranya beliau terus didesak. Dan kalau kita lihat beberapa pilihan ada kepada beliau. Pertama, beliau boleh mempercepatkan tarikh, itu sudah tentu bergantung kepada budi bicara beliau. Keduanya, beliau boleh meletakkan jawatan yang kita juga pada masa yang sama tidak nampak lagi pergerakan ke arah itu. Ataupun beliau boleh, walaupun setelah tewas undi tidak percaya, menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Dan tapi saya kira dalam konteks ketika ini, dengan Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan sambungan darurat di Sarawak amat sukar untuk beliau mendapat perkenan ataupun persetujuan daripada Tuanku untuk sebuah pilihan raya umum diadakan. Namun jangan lupa, ia masih lagi merupakan privilege kepada Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya pembubaran parlimen. Dan sekiranya itu berlaku, saya kira yang paling merugikan, membahayakan ialah rakyat itu sendiri. Malahan ketika ini juga, saya kira rakyat sedang berdepan dengan satu kerugian yang amat besar dikala kita berdepan dengan COVID-19, tetapi kita juga berdepan dengan telatah-telatah kerakusan ahli politik kita. Jadi ini persoalannya. Sedangkan realitinya rakyat juga memahami bahawa amat sukar untuk sebuah parti mendapat dominan majoriti. Dan di sinilah saya kira pemimpin politik seharusnya berlapang dada, bekerjasama untuk membolehkan sebuah kerajaan yang stabil itu dibentuk. Bukan dengan mengembalikan mandat kepada rakyat ketika rakyat, saya kira ketika ini tidak mampu untuk menjalankan tanggungjawab itu sebaik mungkin kerana hambatan COVID-19. Berlapang dada, keterbukaan, ini istilah retorik yang besar bagi ahli politik. Pastinya kelebihan ada pada kuasa eksekutif, iaitu punca kuasa yang jelas kepada Perdana Menteri. Adakah wajar juga Perdana Menteri berlapang dada menerima gesaan, menerima pandangan-pandangan luar yang lebih baik untuk menangani pandemik COVID-19? Jika itu dapat diterjemahkan dalam masa yang terdekat, adakah suhu politik kita dapat dikendorkan ataupun
ia sepatutnya diangkat sebagai pilihan yang lebih utama oleh Perdana Menteri ketika ini untuk membawa ke semua pelbagai pandangan ini di bawah satu meja, di bawah satu bumbung dan memikirkan langkah-langkah yang lebih baik menangani pandemik COVID-19. Kalau kita lihat dengan apa yang berlaku kebelakangan ini, Haji, kita melihat bahawa sesungguhnya tumpuan kepada pihak kerajaan ketika ini lebih kepada survival mereka sebagai sebuah kerajaan. Bermaksud dasar mereka tentang COVID itu sudah seolah-olah berada di dalam konteks autopilot yang telah ditentukan dan berjalan sendiri. Apa yang lebih penting bagi kerajaan ialah untuk memastikan bahawa kelangsungannya sentiasa berlaku. Dan ini yang saya kira akan memberikan hambatan yang menyebabkan seperti Haji mengatakan tadi, kita tidak dapat membina sesuatu dasar yang terbaik yang boleh kita berikan kepada rakyat ketika ini. Mengapa? Kerana ketidakstabilan itu. Kesukaran untuk kerajaan menjalankan, mendapatkan sokongan itu dengan jelas. Jadi oleh itu saya menyeru kembali, mana-mana kerajaan yang akan dibentuk selepas ini juga akan berdepan dengan konflik yang sama. Bermaknanya mereka masukkan untuk membentuk sebuah koalisi yang kukuh. Tetapi yang paling penting sekali ialah bagaimana reaksi daripada mereka di pihak pembangkang sekiranya mereka masih lagi membangkang dalam konteks penjatuhan kuasa politik. Saya rasa kita akan berdepan dengan suasana yang amat tidak stabil. Tetapi sekiranya mereka lebih dalam konteks dasar, dalam konteks isu dan sebagainya, saya kira itu boleh membawa kita keluar daripada bahayanya COVID yang seperti yang kita alami ketika ini. Contoh dari keanggotaan ataupun Majlis Pemulihan Negara. Ramai beranggapan majlis ini seolah-olah rubber stamp kepada kuasa yang sedia ada, iaitu Kabinet. Kerana sudah pun ramai anggota Kabinet dalam Majlis Pemulihan Negara. Lebih 10 orang menteri di dalam itu dan dibawa pakar-pakar profesional dari luar untuk mengganti. Tapi seperti kata Tun Dr. Mahathir, tidak wajar kerana mereka juga yang sudah pun melakukan pelbagai plan, inisiatif dan tidak nampak hasil. Mengapa perlu dikekalkan orang yang sama? Jadi, tapi ada juga fakta mengatakan bahawa tanpa Menteri Kabinet ini, di mana punca kuasa? Kerana Menteri Kabinet lah yang akan mengarahkan mereka untuk melakukan polisi dan dasar cadangan di dalam Majlis Pemulihan Negara. Jadi, untuk ada menang-menang dalam hal ini, wajarkah Tan Sri Muhyiddin Yassin merombak semula ataupun membuka ruang ini kepada anggota yang lebih signifikan untuk membawa suara-suara yang mungkin tidak bersetuju dengan beliau, tetapi apa yang dikatakan seperti Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim dan sebagainya, wajar dijadikan ruang selama 2 tahun mendatang ini untuk membawa suara-suara yang terbaik di dalam Majlis Pemulihan Negara? Terima kasih, Haji. Seperti saya rasa kita pernah dan sudah berbincang perkara ini dan saya sudah mengutarakan di Asrawani bahawa sebenarnya kerajaan mempunyai peluang dalam membentuk sebuah badan yang benar-benar bebas dalam menangani pemulihan negara, Majlis Pemulihan Negara. Seperti yang dicadangkan oleh Tun, saya kira tidak timbul persoalan tentang kuasa eksekutif atau tidak. Ia bergantung kepada keterbukaan pihak kerajaan untuk memberikan kuasa eksekutif tersebut kepada Majlis Pemulihan Negara. Ya. Dan ini sememangnya boleh dilakukan ketika darurat berlaku. Tetapi ianya tidak dilakukan oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Dan ini saya kira yang menyebabkan semakin cepatnya tekanan yang diberikan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, di mana ahli politik menyaksikan bahawa mereka ini tidak diambil kira kepentingannya. Walaupun pada masa yang sama mereka rasa mereka boleh memberikan sumbangan yang lebih kukuh. Dan malahan kalau kita lihat pendekatan yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin, kerajaan Tan Sri Muhyiddin ini, seolah-olah mereka itu mempunyai majoriti yang besar. Sedangkan ketika inilah sepatutnya mereka lebih mendampingi kumpulan lain untuk memastikan mereka mendapat hasil yang terbaik. Dan dalam konteks, saya kira dalam konteks bagaimana kita nak mendepani masalah COVID-19 ini, seharusnya kita mempunyai sebuah jawatan yang bebas daripada kepompong eksekutif. Saya rasa itu amat penting untuk membolehkan kita mendapatkan dapatan pemikiran yang berbeza
tetapi dibantu kuasanya oleh kuasa eksekutif. Terima kasih Dr. Midin. Kita akan terus berbincang kerana situasi begitu fluid ataupun dinamik ketika ini. Pastinya pihak kerajaan Perikatan Nasional dikatakan terus berjumpa dengan ketua-ketua parti komponen mereka dan juga yang menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Kita akan terus memberikan liputan terkini di saluran 501 Esrawani dan juga di esrawawani.com. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.